Dipersilakan Yang Berhormat Tumpat. Assalamualaikum Yang Berhormat Pengerusi. Terima kasih kerana beri peluang untuk berbahas dalam jawatan kuasa ini. Saya ingin merujuk kepada butiran 030400 Tribunal Tuntutan Pengguna Malaysia TTPM. Berapakah jumlah kes yang dilaporkan pada tahun 2020, 2021 dan juga 2022, dan apakah kes yang diangkat oleh pihak orang ramai berkenaan dengan tuntutan ini? Dan yang kedua, adakah pihak kerajaan mempunyai jurnal pengguna secara online supaya apa sahaja keputusan-keputusan kes dalam tribunal dapat dilihat dan dipelajari oleh masyarakat supaya mereka juga tidak akan terkena kes yang sama? Di bawah butiran 020300 berkenaan dengan pendidikan kepenggunaan dalam komuniti dan agensi, adakah pihak kerajaan mempunyai cadangan untuk memastikan bahawa dalam kehidupan hari ini bukan hanya kita bercakap tentang sara hidup, tetapi ke arah kehidupan yang mandiri di kalangan rakyat Malaysia ini memerlukan suatu suntikan dan political will yang tinggi, di mana sepatutnya pihak kerajaan menyekat ataupun mengawal konten-konten ataupun media-media yang menggalakkan gaya hidup yang mewah yang tak sesuai dengan zaman sekarang kerana kita berada dalam keadaan krisis. Jadi ini kalau kita dapat kontrol sekurang-kurangnya dengan wujudnya duta-duta pengguna, boleh menyebabkan insya-Allah gaya hidup masyarakat lebih berhemat dan juga berkat. Di bawah butiran 030300 penyidikan dasar penggunaan, saya ingin bertanya kepada kerajaan, apakah dasar baru yang akan diperkenalkan pada tahun 2023 dan adakah yang melibatkan universiti awam dan pihak luar dalam penggunaan sebagai stakeholder? Kerana kita lihat hari ini ramai juga mahasiswa daripada kalangan mengambil kursus penggunaan, tetapi kita tak nampak fungsi mereka dalam kempen-kempen khususnya untuk menghadapi keadaan semasa. Di bawah butiran 04004, pengurusan keusahawanan dan franchise, berapakah sasaran kerajaan untuk usahawan baru di bawah industri franchise pada tahun 2020 dan bagaimana kita boleh memantau dan menjaga kebajikan perniagaan ini, kerana kita lihat biasanya setiap kali ada industri franchise dan jual langsung ramai yang terlibat, tetapi jumlahnya akan terus mengecil tanpa boleh kita tengok perkembangan mereka dengan lebih baik. Jadi kalau dapat dilihat dari pihak kerajaan, ia merupakan satu tindakan yang lebih baik untuk melihat kelangsungan perniagaan mereka. Di bawah 030100 gerakan kepenggunaan, apakah insentif dan subsidi yang diberikan oleh pihak kerajaan kepada kedai-kedai runcit seluruh negara, kerana contohnya di Tumpat kita mempunyai 676 kedai runcit. Jadi kalau kita dapat bantu mereka ini, ia dapat terus langsung kepada pihak masyarakat. Di bawah butiran 13006 Perbadan Harta Intelek Malaysia MyIPO, kita difahamkan dan kita lihat pendaftaran harta intelek masih lagi di tahap rendah. Jadi saya pernah berurusan dengan pihak pejabat harta intelek dan kita lihat dia punya layanan tu tidak berapa mesra pelanggan. Jadi kalau boleh kita mahu gerakan yang lebih proaktif di kalangan pendaftaran harta intelek supaya sasaran kerajaan bagi pendaftaran harta intelek dengan pengusaha dapat kita pertingkatkan dan untuk memberikan perlindungan undang-undang dan hak kepada mereka. Di bawah butiran 020 hal ehwal kos hidup dan pendidikan, berapakah agensi yang mengendalikan food bank? Kerana saya difahamkan food bank sebelum ini dikendalikan oleh pihak agensi ataupun pihak NGO sahaja. Kalau di Kelantan kita ada mempunyai suatu projek namanya Al-It'am di bawah kerajaan negeri, di mana 300 orang satu don dibantu berjumlah 13,500 orang setiap bulan, yang mana kita berikan beras, gula dan juga minyak. Jadi kita mengharapkan dalam musim ini adakah pihak kerajaan bercadang untuk memastikan food bank ini berada di bawah pihak kerajaan supaya dapat terus bantu rakyat, dan adakah pihak kerajaan bercadang untuk menyediakan peti sejuk ataupun freezer bagi kawasan-kawasan yang padat dengan B40 dan kawasan-kawasan banjir yang mempunyai kecenderungan tinggi untuk menghadapi masalah sekiranya wujud bencana ditambah dengan keadaan hidup semasa. Yang seterusnya berkenaan dengan majlis kos sara hidup yang dibuat pada tahun 2018. Saya kira sepemangsanya untuk pihak kerajaan memperturunkan majlis kos sara hidup ini di peringkat negeri-negeri kerana ia semakin meruncing dan memerlukan tindakan daripada semua pihak secara serius. Dan saya juga mencadangkan untuk hal ini supaya pihak kerajaan di bawah kementerian ini bekerjasama dengan pihak AKPK untuk mendidik masyarakat supaya hidup dengan cara berjimat dengan keadaan mencegah, bukan hanya menghubungi AKPK setelah mereka menghadapi masalah keuangan. Jadi kalau AKPK ini menjadi suatu subjek yang famous di kalangan komuniti, insya-Allah kita mengharapkan isu sara hidup dapat diselesaikan. Terima kasih.